السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita sambung kembali kuliah kita pada malam ini. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alaihi wasallam. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita malam ini masih lagi tentang seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ya, anda dah sebut dah pada pertemuan lepas, Hudzaifah bin Al-Yaman dia bukan orang Yaman. Ya, dia bukan orang Yaman. Bapa dia ni, kalau tak silap saya, orang Madinah. Dan dinamakan bapa dia dengan Al-Yaman dengan sebab ada peristiwa yang berlaku pada bapa dia, bukan, dan tak ada kena-mengena pun dengan negara Yaman tu. Yaman ni asal makna daripada kata yamin, sumpah. Ya. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman ini dia bukan orang Yaman. Macam kita biasa dengar kan, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, dia bukan orang Rom, dia orang Arab, tapi dia kerana lama tinggal dekat Rom menyebabkan dia ni daripada kecil tinggal dekat Rom, cakap Arab pun pelat, orang panggil dia Suhaib Ar-Rumi. Salmanul Farisi, itu memang confirm orang Parsi, itu confirm orang Parsi Iraq, daripada kampung bernama Jayyan. Siapa lagi? Bilal Al-Habashi, atau confirm orang Habasha, orang Ethiopia. Okey, sambungan kita pada malam ini tentang Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi anda dah sebut antara kemuliaan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, Qala Umar bin Al-Khattab di ashabihi tamannaw. Satu hari Umar berkata dekat para sahabat, apa yang kamu cita-citakan dalam hidup ni? Apa yang kamu nak? Maka kata para sahabat, fatamannaw mil al-bait alladhi kanu fihi malan wa jawahir yunfiqunha fi sabilillah. Sahabat-sahabat Nabi ni, bila Umar tanya macam tu, dia kata apa? Dia orang masa tu duduk dalam satu rumah. Dia bakal kata, kami bercita-cita supaya Allah kurniakan kepada kami kekayaan sepenuh rumah ni. Emas, perak, permata. Untuk apa? Untuk kami infakkan ke jalan Allah. Tu ceritanya.
Diorang ni berangan nak jadi jutawan bilioner supaya kesemua ni diinfakkan ke jalan Allah. Bukan diorang nak embat ke, nak tak, untuk infak. Lalu apa kata Umar Al-Khattab? Lakinni atamanna rijalan, tetapi aku bercita-cita lain, tak sama dengan korang. Ya, kalau korang semua berangan-angan nak dapat harta sepenuh rumah ni, tapi aku tak. Apa dia cita-cita Umar Al-Khattab? Atamanna rijalan misla Abi Ubaidah bin Al-Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Hudzaifah bin Al-Yaman. Aku bercita-cita supaya Allah menggunakan kepada aku para sahabat seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti Mu'adz bin Jabal, seperti Hudzaifah bin Al-Yaman. Untuk apa? Astamiluhum fi ta'atillah, untuk aku menggunakan mereka dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Senang bahasanya, tiga-tiga sahabat ini pernah menjadi YB di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Pernah jadi YB sekejap. Dan tiga-tiga ni merupakan sahabat Nabi yang zuhud, yang orang kata langsung tak terkesan dengan dunia. Okey. Jadi, anda dah cerita panjang lah pada pertemuan lepas tentang kemuliaan, kelebihan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Antaranya beliau ni memegang rahsia senarai nama-nama golongan munafik yang berada di Madinah. Sambungan pada malam ini, qala anil Minhal bin Amr bin Anzir an Hubaysh an Hudzaifah bin Al-Yaman qala سألتني أمي منذ متى أهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت منذ كذا وكذا فنالت مني وسبتني فقلت لها دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب ولا أدعه حتى يستغفر لي ولك فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء ثم انفتل وتبعته فعرض له عارض وأخذه وذهب فاتبعته فسمع صوتي وقال من هذا؟ فقلت حذيفة. فقال ما لك؟ فحدثته بالأمر فقال غفر الله لك ولأمك. أما رأيت العارض الذي عرض لي قبل؟ قلت بلى. قال هو ملك من الملائكة لم يحبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, satu hari mak dia tanya dekat dia, sa'alatni ummi. Mak dia tanya apa? Mudzu mata ahidaka bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak bila kau kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fakultu mudzu kaza wa kaza. Lalu aku pun cakap, saya kenal Nabi ni mak semenjak sekian-sekian masa, zaman, waktu, tahun dan sebagainya. Fanalat minni wa sabbatni. Lalu mak aku mengamuk, dia pun hamonnya aku, dia marahnya aku, dia makinya aku. Anda tak pasti, anda cuba cari tapi anda tak jumpa sebab kekurangan rujukan. Nah, sama ada masa ni mak dia beriman ke, tapi kalau mak dia maki, confirm mak dia belum beriman lagi. Tapi bapak dia dah beriman dah. Ya. Mak dia kalau ikut zahirnya wallahu a'lam, tak beriman lagi, wallahu a'lam. Jadi mak dia marah ke dia. Siapa suruh kau berkawan dengan Muhammad? Siapa suruh kau ikut Muhammad dulu? Macam-macam mak dia kata lah. Fakultu laha. Lalu aku pun kata dekat mak aku, da'ini. Bahasa kita kata, ikut orang lah, gitu. Da'ini, biarkan saya, mak tak payahlah campur ni urusan peribadi saya. Bab agama ni urusan peribadi saya, ni pilihan saya mak tak campur lah. Fa inni ati Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman lagi, saya akan datang bertemu dengan Nabi SAW hari ini. Fa usalli ma'ahu al-maghribah, dan saya akan bersembahyang maghrib dengan Nabi SAW.
wala ada'ahu, dan saya tidak akan meninggalkan Nabi hatta yastaghfira li wa laki, sehingga Nabi minta supaya Allah ampunkan saya dan mak sekali. Ya, kata Huzaifah bin Al-Yaman. Fa salaitu ma'hu al-maghriba. Lalu dia pun pergi ke masjid Nabi di Madinah, bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla ila al-isya. Maghrib, tunggu sampailah masuk waktu isyak, dia pun sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma fatal wa tabi'tuhu. Kemudian Nabi pun beredar, berpaling, dan aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa aku ikut Nabi itu, tiba-tiba fa'urida lahu 'aridun wa akhadhahu wa dhahab. Tiba-tiba macam ada seseorang datang, dia jumpa Nabi, dia pegang Nabi dan dibawa Nabi jalan tempat lain. Fattaba'tuhu, lalu aku pun ikut je Nabi dengan benda itulah. Nak kata orang macam tak orang, macam ada sesuatu. Macam Nabi ni ada orang panggil dia tapi tak nampak, tapi adalah nampak macam kelibat gitu. Dia kata fa'uridallahu 'arid. 'Arid ni macam orang sekali lalu. Gitu. Macam kita duduk rumah seseorang kan. Semua lalu. Siapa lalu kan? Siapa lalu adalah tu. Adalah tu. Saka korang. Gitu. Jadi Huzaifah tengok, ada apa tu? Dan Nabi ikut benda tu. Fasami'a sawti. Aku ikut. Mungkin Huzaifah macam tertanya-tanya ke apa ke, maka Nabi dengar suara aku. Faqala. Masa tu cuaca suasana gelap malam. Nabi kata, man hadha? Siapa tu? Faqultu Huzaifah. Aku jawab, Huzaifah ya Rasulullah. Nabi kata, malak? Kenapa kau ikut aku? Ada apa? Fahadastu bil amri. Aku mau beritahu lah dekat Nabi. Tujuan dia ikut Nabi tu bukan dia nak ikut Nabi dengan benda tu, tak. Tujuannya dia nak cerita ke Nabi, dia kena marah dengan mak dia maki dia, mak dia hamun dia, mak dia kata ke Nabi. Kan lepas tu dia kata, mak jangan bercakap macam tu. Hari ni saya nak jumpa Nabi, minta pada Allah supaya Allah ampunkan saya dan mak sekali. Dia ceritalah benda tu kat mak dia. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata apa? Ghafarallahu laka wa li ummika. Semoga Allah mengampunkan kau dan mak kau sekali. Wallahu alam, berdasarkan kalau zahir hadis Nabi doakan macam tu, kemungkinan besar lepas pada tu mak dia beriman. Wallahu alam. Kemudian Nabi tanya, "Ama ra'aita al-'arid alladhi urida li qablu?" Kau nampak ke ada benda lalu tadi? Kan? Kau nampak ke ada benda kau perasan ke? Qultu bala. Bahkan ya Rasulullah, saya nampak. Qal, maka Nabi kata, yang benda sekilas lalu yang kau nampak tadi itu, apa dia tuan-tuan? Wa malakun minal malaikah. Ia merupakan seorang malaikat. Lam yahbit ilal ardi qattu qabla hadhi laylah. Malaikat yang datang tadi itu, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak zaman Nabi Adam, sebelum daripada zaman Nabi Adam, dia tak pernah turun ke dunia kecuali pada malam ini. Itu first time dia turun setelah dia minta izin pada Allah Subhanahu wa taala. Ista'zana rabbahu ayusallima alayya. Dia minta izin dengan Allah untuk turun ke bumi untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat kan? Jadi yalah, Rasulullah tu confirm dah hebat tuan-tuan. Huzaifah bin Al-Yaman pun hebat jugalah. Pasal diberikan peluang nampak kelibat tu. Bukan padahal sahabat lain ada je tapi tak nampak. Dia nampak. Anda teringat kisah Umar Abdul Aziz. Satu hari Umar Abdul Aziz ni nak pergi ke masjid. Lalu ada seorang rakyat biasa, Umar Abdul Aziz, tapi dia orang soleh. Dia tengok Umar Abdul Aziz nak ke masjid, Jumaat ke gitulah lebih kurang. Tiba-tiba ada seorang tua pakai tongkat,
Dia pergi dekat Umar Abdul Aziz, dia paut tangan Umar Abdul Aziz. Dia paut, dia bercakap. Lalu apa kata lelaki ni? Orang tu mana pula lah. Ikut dah main paut-paut aja. Kau tak tahu ketua Amirul Mukminin Khalifah kan? Kita pun tak pernah nampak orang tua ni, orang luar kot. Main paut aja. Dia cakap, lepas tu dia belah, dia hilang. Lepas tu dah habis tu, lelaki tanya dekat Umar Abdul Aziz. Ya Amirul Mukminin, siapa orang tua tu yang datang dekat engkau paut kat kau, kenal dia ke? Kita tak pernah jumpa pun kat sini. Apa kata Umar Abdul Aziz? Ara'aitahu, engkau nampak ke orang tua tu? Nampaklah, apa tak nampaknya? Umar Abdul Aziz kata, ahsabuka annaka minas salihin. Kalau engkau nampak orang tu, maknanya engkau ni orang saleh. Dia kata gitu. Kenapa pula engkau kata aku orang saleh? Zaka akhi Khadir. Yang datang tu ialah Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Nabi Khadir datang, nasihat aku, pesan aku, dan dihilang. Nah, itu nak bagi tahu Allah Ta'ala bagi dekat sahabat ni ataupun tabi'in ini melihat Nabi Khadir bersembang bercakap dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam seorang Nabi yang Allah Ta'ala dipanggil apa? Mu'ammarun, yang dipanjangkan umurnya. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Nabi Khadir tak mati-mati lagi. Tak mati lagi tuan-tuan. Ya, masih hidup. Dan bila dia akan mati, wallahu alam, adalah pendapat yang mengatakan dialah orang yang terakhir yang dibunuh oleh Dajjal nanti. Ala kulli hal, nak bagi tahu ada orang-orang tertentu Allah kurniakan nampak benda-benda yang orang biasa tak nampak. Okey. Jadi Nabi kata yang datang jumpa aku tadi itu seorang malaikat yang dia tak pernah turun ke bumi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini, kecuali malam ini. Ista'zana rabbahu an yusallima alayya. Dia datang, dia minta izin dengan Allah untuk turun mengucapkan salam pada aku. Wa basyarani, dan malaikat tersebut membawa berita gembira. Apakah berita gembira tersebut? Annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Bahawasanya Al Hasan wal Husain merupakan ketua pemuda-pemuda di dalam syurga nanti. Ya, dua-dua cucu Nabi ni, Al Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, merupakan penghulu pemuda-pemuda di dalam syurga. Dan kita sedia maklum, cucu Nabi dua-dua orang ni radhiyallahu ta'ala anhuma ini, kedua-duanya mati kena bunuh belaka. And Al-Hasan mati kena racun, Al-Husain mati kena bunuh. Kan dipancung kepala dia. Anda tengok kan? Dua orang ni orang yang ahli syurga, Syekh, ahli syurga. Saleh. Orang baik. Keturunan Nabi ke bukan sebarangan. Keturunan Nabi. Tapi orang-orang yang saleh ni dia punya ujian dahsyat-dahsyat. Ujiannya berat-berat. Kita dah biasa cerita 4 orang khalifah yang mati sakit seorang je, Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun ada ulama kata Abu Bakar meninggal dunia dengan sebab kesan dia kena patuk dengan ular pada malam perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Pada malam hijrah Nabi. Dia kena patuk. Nabi doa, hilang bisanya. Kemudian bisa tu kembali semula pada tahun lebih kurang 12 ataupun 13 hijrah, yang menyebabkan kepada kewafatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi aja mati sakit. Lagi 3 orang mati kena bunuh. Umar Al-Khattab kena bunuh, Uthman bin Affan kena bunuh, Ali bin Abi Talib kena bunuh, Al-Hasan kena racun mati, Al-Husain mati dibunuh, Umar Abdul Aziz mati kena racun. Orang-orang salih ni dia punya ujian, subhanallah kan. Kita kan dengar macam takut kan. Okey, kita minta Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah, amin. Wa anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli jannah, dan malaikat bagi tahu lagi bahwasanya Sayyidatina Fatimah Zahra merupakan penghulu wanita-wanita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
Ana bila baca hadis Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan wal-Husain penghulu pemuda ahli syurga. Anda teringat satu kisah berlaku di zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ceritanya tuan-tuan, satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib nak pergi perang Siffin. Siffin lokasi antara Syria dengan Iraq. Dalam perjalanan tu Sayyidina Ali kehilangan baju besi dia. Bila habis peperangan, Sayyidina Ali pulang ke Kufah, Iraq. Dia pun lalulah dekat pasar-pasar Iraq ni, tengok kedai-kedai bandel jual baju besi kan. Sekali dia singgah satu kedai, nampak ini baju besi aku ni. Dia kenal lah baju besi dia. Memang confirm aku punya ni. Dia pun tanya toke. Bahasa mudah lah. Toke ada apa? Ni baju ni kau hebat mana ni? Apa hebat pula? Ni baju aku ni. Sayyidina Ali kata, hadza dir'i lam ahabhu walam abi'hu. Aku tak pernah jualkan baju besi ni dan aku tak pernah bagi dekat orang. Ni aku punya. Tadi Allah toke kedai bandel baju besi tuan-tuan, Yahudi. Kata bal hadza dir'i. Kata Yahudi ni, tak, aku punya. Dekat kedai aku, milik aku punya lah. Pasal bulan aku kau punya. Lalu bertekaklah Amirul Mukminin. Ni Amirul Mukminin tahu tak? Ketua negara paling hebat, yang berpengaruh, yang hebat, berkuasa, dengan toke kedai bandel. Kau tengok. Dengan rakyat biasa, dah lah rakyat biasa, Yahudi pula tu. Bila bertekak macam tu, tak puas hati, apa kata Ali? Jom kita masuk mahkamah, cari hakim. Lalu apa kata Yahudi? Aku setuju. Dan Ali kata, kau nak pilih hakim yang mana? Tu dia suruh orang tu pilih, bukan dia pilih. Kau faham tak itu aku ni? Lain macam kau ni kan. Pilih hakim mana kau nak. Nak bagi tahu tuan-tuan, zaman tu adilnya Islam, hakim pun adil. Sampai kau boleh pilih kau nak hakim mana satu. Lalu apa kata Yahudi ni? Aku pilih Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi memang terkenal dengan keadilan dia. Sampai Yahudi itu pun pilih Shuraih Al-Qadhi. Sebab dia tahu dia ni memang adil orangnya. Lalu tuan-tuan, kes ni pun dibawa ke mahkamah. Bila masuk ke mahkamah, masuk dalam kamar mahkamah bahasa mudahnya, lalu berlakulah perbicaraan. Dulu tuan-tuan, tak macam zaman sekarang lah kan. Ada apa benda lah, fail mahkamah lah, affidavit lah, apa firma benda tu. Apa nak sebut pun tak reti aku istilah lawyer ni. Paling lalat, firma pasi, lebih kurang hantam jalan labu kan. Batu pula bertahun-tahun kes mahkamah. Dulu simple present tense, kau tahu tak? Maka Qadhi kata, Shuraih Al-Qadhi kata, apa cerita ni? Apa cerita? Maka Ali kata, ni Yahudi ni, apa pasal? Kesnya, wahai Tuan Hakim, kes baju besi. Yahudi ni kata, aku nampak baju besi ni kat kedai dia. Wa hadza dir'i, kata Ali, aku kenal, ni baju besi aku. Aku tak pernah jual, aku tak pernah bagi, tapi hilang. Jumpa-jumpa kat kedai dia. Maka hakim tanya dekat Yahudi tu, wa madza qulta an hadza dir'? Dan kau apa pendapat kau tentang baju besi ni? Yahudi tu kata, hadza dir'i. Ini baju besi aku dekat kedai aku memang aku punya. Kalau kita kan, takkanlah kau nak kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib bohong. Na'udzubillah min zalik. Kau kenal tak siapa Ali bin Abi Talib? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga, ahadul asyarah al-mubashshirin bil jannah. Confirm ahli syurga. Confirm, tak payah masuk mahkamah, tak apa syekh. Confirm betul dia. Tapi nak bagi tahu keadilan Islam. Bila Yahudi tu kata tu baju besi dia, Ali kata tu baju besi dia, maka apa kata hakim, alaka bayyinatun. Kau ada bukti tak wahai Ali yang kau mengatakan baju besi itu baju kau? Ada saksi ke tidak? Kena bawa 2 orang saksi. Dalam kes mahkamah syariah tuan-tuan,
paling kurang kena bawa 2 orang saksi. Seorang tak boleh, kena bawa 2 orang. Yang mana saksi tersebut siqah, adil. Bukan saksi yang jadi vape, melepak, kencing berdiri, contoh. Merapu, kaki kelentong, kaki kelepek, kaki karaoke, itu reject belaka. Lalu ahli kata ada 2 orang saksi. Siapa dia? Qanbar wal Hasan. Qanbar, seorang pembantu Sayyidina Ali, wal Hasan. Hasan anak dia. Yashhadani ala anna hadza dir Ali. Bahawasanya baju besi ni aku punya. 2 orang ni tahu, 2 orang kenal ni baju besi ni memang aku punya. Lalu apa kata Syurah Al-Qadhi? Syahadatul ibni li abihi la yajuz. Kau tengok. Wahai Amirul Mukminin, anak tak boleh menjadi saksi atas bapak dia. Confirm dia kata baju tu bapak dia punya. Kan? Padahal ialah kalau kita fikir, kalau aku tak fikir memang confirm betul lah. Takkan nak menipu kan? Dan 2 saksi itu memang saksi yang siqah, dipercayai. Tapi nak beritahu bagaimana keadilan Islam. Apa kata qadi? Tak boleh. Kalau kau nak, kau kena cari seorang saksi lain. Qanbar okey. Tapi Al-Hasan tak boleh. Sebab apa? Ada syubhah di anak engkau. Anak macam mana pun, dia akan cover bapak dia. Dia akan support abah dia. Maka Ali marahlah. Ali baca hadis ni. Ya Syuraih, kau tak tahu ke? Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Kau tak tahu ke hadis tu? Nabi bersabda, sesungguhnya Al-Hasan wal Husain pemuda, penghulu ahli syurga. Apa kata Syurah Al-Qadhi? Aku tahu, aku hafal lama dah hadis tu. Tapi itu berkenaan dekat syurga, bukan atas dunia. Syurga cerita lain, atas dunia kes lain. Kes engkau, anak engkau tak boleh jadi saksi, is not relevant. Oh, lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Cari saksi lain. Yahudi tu teranga. Ya betul. Aku ni Yahudi. Syurah Al-Qadhi. Ulama besar berhadapan dengan Amirul Mukminin. Dia asaknya Amirul Mukminin. Aku ni relax aja, tak kena apa-apa. Patut akulah kena. Ali kata kalau macam tu nak macam mana? Aku tak ada saksi. Tak apalah. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, hukumannya baju besi ni milik Yahudi. Tu je nak beritahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Bila qadhi kata macam tu, dengan ini aku menjatuhkan hukuman, baju besi ni milik Yahudi ni. Apa kata Yahudi? Fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan? Terus mengucap kalimah syahadah. Kenapa dia kata? Qadil muslim amama amirihi. Seorang qadhi Islam bersama ketua agama, ketua negara Islam, tiba-tiba mengatakan dia salah, aku betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia pun masuk Islam. Dia kata apa? Wahai hakim, bersaksilah, memang baju ni baju Ali. Dia kata. Ceritanya masa Sayyidina Ali nak pergi perang, baju besi tu dia letak dekat bontot unta, bonet unta lah kita kata. Tengah-tengah unta tu bergerak, jatuh baju besi tu. Dia orang pun tak perasan, dah jauh jalan. Aku perhati je nampak, apa benda jatuh tu. Tengok-tengok baju besi. Branded ni. Aku pun ambil. Itulah cerita sebenarnya. Memang baju besi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bila dengar macam tu tuan-tuan, kalau kita bawa mengaku menatang ni, pasal pak, mengengkau tu. Kalau kita kan. Ali kata, wahai Yahudi, kerana engkau telah beriman pada Allah dan Rasulnya, aku hadiahkan baju besi itu pada engkau. Dapat free. Settle. Itu nak bagi tahu keadilan Islam. Mahkamah tu berjalan tuan-tuan, aku rasa tak sampai setengah jam. Habis kes kita 4 tahun Syekh. Macam-macam saksi dipanggilnya. Last, lu fikirlah sendiri. Kan? La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey tuan-tuan semua, itu hadis yang anda sebut tadi tentang Al-Hasan dan Husain merupakan penghulu ahli syurga, dan Sayyidatina Fatimah Zahra penghulu wanita dalam syurga Rasul, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang kedua berkenaan dengan Huzaifah bin Al-Yaman juga.
Qala an Syu'bah an Mughirah an Ibrahim an Alqamah qala qadimtu Syama fadakhaltu masjid Dimashq fasallaytu rak'atayn thumma qultu Allahumma arzuqni jalisan salihan fajalastu ila Abi Darda faqala li mimman ant qultu min ahli al-Iraq qala fakayfa kana yaqra'u Abdullah والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى قلت هكذا كان يقرأها عبد الله وقال أبو درداء هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فيكم الذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر وفيكم الذي يعلم السر لا يعلمه غيره يعني حذيفة بن اليمان daripada Syu'bah, daripada Mughirah, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, beliau berkata, satu hari aku datang ke Syam, ibu kota Damsyik. Fadakhaltu masjid Dimashq, lalu aku pun masuk ke dalam Masjid Damsyik. Masjid Damsyik ni tuan-tuan, antara masjid yang tertua di dunia, berumur lebih 1000 tahun. Kalau ikut, wallahu a'lam, kalau ikut, kalau berdasarkan cerita ni, bukan masjid sekarang ni dia panggil masjid masjid apa? Masjid Umayyah, Jami' Umayyah. Itu masjid tu zaman pemerintahan Bani Umayyah, yang masjid itu asalnya gereja Kristian. Ya, gereja Kristian, lepas tu diorang bincang orang Kristian, bagi dua, sebelah kanan untuk orang Islam, sebelah kiri untuk orang Kristian. Lama kelamaan bilangan orang Islam makin ramai, maka kerajaan Islam beli semua gereja itu dan convert dia jadi masjid, dan orang Kristian diberikan sebidang tanah bernama Bab-Tuma, dekat sana orang Kristian duduk. Dan sampai sekarang Masjid Al-Umawi itu masih ada lagi. Dan kalau tuan-tuan pergi, masjid itu masih lagi mengekalkan bentuk lama dia. Ukiran zaman Rom, ribuan tahun, masih kekal sampai sekarang. Seramik itu masih kekal sampai sekarang. Kalau ikut dakhaltu masjid Dimashq ini, saya tak tahu. Tapi saya dah pergi ziarah dah kubur Abu Darda ni. Kubur Abu Darda ni tak berapa jauh dengan Masjid Bani Umayyah. Kita kena masuk pasal Suq Hamidiyah. Masuk pasal tu, belah kiri ada lorong kecil, follow lorong tu, nanti ada masjid kecil. Dalam masjid itulah terletaknya kubur Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Darda ni tuan-tuan, diringkaskan cerita. Ringkasan ceritalah. Abu Darda ni kalau ikut, orang terakhir masuk Islam dalam kampung dia, di Madinah. Dia orang Madinah. Orang last sekali. Semua orang dah masuk Islam, dia seorang masih lagi tak masuk Islam. Kerasnya dia, degilnya dia. Lalu, dia berkawan dengan Abdullah bin Rawahah, kawan rapat. Sebelum Islam dan lepas Islam. Kalau tak silap anak, bila habisnya peperangan Badar, kalau tak silap anak, Abu Darda ni dia tak beriman lagi. Dalam kampung dia seorang tak beriman lagi. Orang balik perang dia tanya, apa cerita Tentera Islam apa cerita? Okey, semua sihat. Alhamdulillah selamat. Abdullah bin Rawahah apa cerita? Okey, sihat. Kan? Jadi dia berkawan rapat dua ni, walaupun Abu Darda tak beriman lagi. Abdullah bin Rawahah ni, di masa balik perang tu, dalam kepala dia dipikir Abu Darda, sampai bila orang tua ni tak nak beriman dengan Nabi. Dia pun pergi ke rumah Abu Darda. Abu Darda ni, macam saya kata, rapat, keluarga dia rapat dengan Abdullah bin Rawahah. Dia sampai dekat rumah Abu Darda, bini dia ada, ya Ummu Darda. Ummu Darda tu isteri kepada Abu Darda. Suami kau ada tak? Abang tak ada, abang pergi kerja. Boleh masuk? Masuklah. Dia masuk. Abdullah bin Rawahah masuk. Dia masuk dekat bilik sembayang Abu Darda, bilik tok pekong dia. Ada berhala dalam tu.
Dia masuk padam, dia sepak, dia belasah, dia hancurkan berhala, lepas tu dia keluar bodoh macam tu je. Ummu Darda ni, bini Abu Darda tak tahu benda. Dia kata, apa benda buat kat dalam rumah, bunyi ketung-ketang, renovate ke? Tak tahu pula ada renovation rumah aku ni. Ingat renovate, ingatkan lelaki dia suruh renovate. Dia pun buka lah bilik semai lelaki dia. Anda bergedah ni, tak beranjak dia tengok. Tok Pekong, lelaki dia dah hancur barai. Dia kata, mampuslah aku. Lelaki aku balik mampulah aku. Melolong-lolong menangis. Ummu Darda menangis kat depan rumah ni. Tengah hari, suami dia balik lah nak makan lapar ni. Tengok bini menangis. Kau apa hal pula nangis pun? Apa hal pula kau ni? Abang, maafkan saya. Apa hal pula kau buat apa? Maafkan saya bang. Kenapa pula? Abang masuklah kat dalam tu bang. Jadi Abu Darda masuk lah. Waktu tu tengok. Dia punya berhala dah hancur berkecai. Siapa punya kerja kurang ajar? Kawan abang. Siapa kawan aku? Abdullah bin Rawahah. Dia punya kerja. Kan? Lalu Abu Darda pun mengamuk. Nak cari Abdullah bin Rawahah. Tapi bini tu kata, bang sabar bang. Apa fikir bang? Apa fikir? Fikir apa? Fikir ni kurang hajar tu tak? Sentuh Tuhan aku ni. Bini dia kata, bang, kalau betul lah Tuhan tu ada manfaat, dah lama dia pertahankan diri dia bang. Dia tak pertahan pun diri dia bang. Dia biar je. Dengan sebab perkataan tu tuan-tuan, Abu Darda terfikir, betul juga cakap bini aku. Tu penting dapat bini cerdik dan solehah tuan-tuan. Dia tak bini, abang pergilah belasah bang. Saya tak tahu. Dia diselamatkan akidah suami dia. Lalu Abu Darda pun mengucap kalimah syahadah masuk Islam. Dan sejak pada hari itu tuan-tuan, hidup dia berubah hidup dia. Rajin ke masjid, belajar dengan Nabi, bertalaqi, sehingga dia ni businessman asalnya. Dia tinggal semua bisnes dia tinggal semua tuan-tuan. Dan Abu Darda ni, ringkaskan ceritanya, di zaman Umar Al-Khattab, kalau tak silap anak, dia dihantar menjadi YB pertama. Sama ada zaman Abu Bakar ataupun zaman Umar Al-Khattab. Dia hantar menjadi YB dekat Syam, dekat Damsyik itulah. Qadi yang pertama, bukan sembarangan ya. Qadi yang pertama, hakim yang pertama, alimnya Abu Darda ni. Sebab tu bila orang tanya dia, kenapa kau tak berniaga? Kau kan dulu berniaga. Dia kata, cukuplah aku berniaga. Dah habis dah umur aku dengan perniagaan. Aku ada beberapa tahun lagi untuk aku, orang kata apa, mengenali Islam, belajar Islam, jadi orang yang bagus. Lalu dia ni pun mengaji belajar sampai jadi sahabat yang hebat dan duduk dekat Damsyik. Satu hari Umar Al-Khattab nak datang ziarah dia. Lalu Umar datang dekat rumah Abu Darda, tanya-tanya orang kampung, apa kata ni rumah dia. Dia pergilah. Pergi-pergi. Asal tu? Suspend. Lepasan sama sikit. Okey tuan-tuan, balik ke cerita Abu Darda sikit ni. Jadi Abu Darda ni bila dia dah masuk Islam, hidup dia berubah. Bila orang kata kenapa dia tak berniaga, dia kata aku dah ketinggalan banyak dah, dia kata. Jadi dia hanya bertalaqi, belajar dengan Rasulullah SAW, dan kehidupan dia berubah, sangat-sangat berubah. Daripada orang kaya tuan-tuan, berubah jadi macam, bukan nak kata fakir, dia tidak fakir, tapi style dia tu macam orang fakir miskin. Dia tak minta sedekah, tapi bak kata orang cukup makan aja. Dia tak heran langsung dengan orang berniaga ke apa, bagi dia je nak cari ilmu. Okey. Jadi di zaman, tak pasti sama zaman Abu Bakar ataupun Umar, beliau dihantar menjadi qadi. Qadi yang pertama di Damsyik. Dari waktu yang sama juga merupakan guru Al-Quran di Damsyik. Dia duduk kat sana beberapa lama. Satu hari Umar Al-Khattab ni rindu dekat Abu Darda. Nak tengok, nak ziarah apa cerita Abu Darda kan. Jadi Umar Al-Khattab, ana biasa cerita kat tuan-tuan, Umar Al-Khattab ni dia suka buat spot check dia punya YB dia. Dan dia biasa datang, dia datang mengejut. Dia tak adalah hantar wakil kata, bulan depan Agong nak turun. Tu yang cantik jalan kat Sabah tu, kau tahu. Kalau tak haram, berjalan berlubang lah, pecah. Aku tahulah, aku biasa pergi kat sana kan. Itu antara kelebihan tau.
Kalau Agong turun, wajibul gunah, jalan tu licin. Licin serius aku cakap. Cantik. Aku tahulah. Ni ingat dulu masa kita orang duduk ke Maman dulu. Ni ada cerita lah pula. Dia ringkaskan cerita. Jadi kat Kemaman ni, macam mana cerita kau? Zaman tu bau. Orang kata Tok Guru memerintah tengah bau sangat. Jadi rasa bau beberapa bulan gitu. Jadi Sultan Mizan masa tu nak datang ziarah ke Maman, dan dia nak ziarah beberapa pondok. Antara pondok yang dia nak tengok, pondok Pak Mentuana lah, arwah Tuan Guru Haji Muhammad Zawawi. Dia nak datang tengok. Jadi bila JKR tahu Sultan nak datang, huru-hara diorang, kau tahu tak? Huru-hara. Sebab selama ni diorang mana bela sekolah pondok ni. Kan puak-puak ni kau tahulah. Dia anti gila dengan sekolah pondok ni. Dia bagi diorang sekolah pondok ni melahirkan teroris. Macam aku ni Muka aku dia bukan teroris ke? Sikapnya baik muka, kau tahu tak? Hawau betul. Jadi tuan-tuan nak ingat lagi, pasal 2 minggu tau, diorang kelang kabut JKR ni, bersihkan jalan, korek parit, tebas rumput. Kampung tu jalan dia memang buruk gila, macam kena bom, kau tahu tak? Jadi highway terus, kau tahu tak? Masuk dalam pondok ni, tak habis kawasan pondok. Mana yang tak kena cat, kita cat tak apa, masjid cat, bangunan tak pecahkan, buat lain. Pasal apa? Sultan nak datang, ambil kau. Oh gitu rupanya. Gitu rupanya. Kan? Barulah tegih-tegih nak buat. Kan? Bagus juga, eloklah dia Agong kita ni masuk kawasan pedalaman lagi, supaya hara JKR buat kerja. Kalau tak, dia baiki bila nak PRU, tu baru dia baiki jalan. Itu pun dia pilih juga tempat orang high class. Tempat kampung melantak sama engkau lah. Tu kan. Okey lah. Balik ke cerita kita ni. Umar Al-Khattab, style dia datang on the spot. Lalu Umar pun pergi dekat Syam. Tanya orang kampung, aina bait Abi Darda. Orang kata ni rumah dia. Dia pergi ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang nak buat sound effect tu. Lalu Umar kata, Abu Darda, naam. Amirul Mukminin, naam, tafadhal. Silakan masuk. Dia masuk rumah Abu Darda malam. Jadi gelap, tak nampak apa-apa. Umar pun duduk kat lantai. Dia duduk, dia kata, benda ni. Rumah dia tuan-tuan tak ada tikar, pasir. Pasir? Kan? Lepas tu bini dia bawa keluar pelita malap-malap gitu. Umar pun duduk. Datang daripada Madinah. Jauh bang. Lebih 1000 kilometer tu tak. Badan letih tak larat. Lalu Abu Darda kata, oh kesian pula Amirul Mukminin macam nak baring je. Kejap saya bantal dia. Dia bagi, ambil Umar pun ambil, letak kepala, bam, bapak keras, bantal datang apa ni? Rupanya tuan-tuan pelana kuda, tuan-tuan. Ada setengah riwayat kata, pelana kuda yang dah tak pakai, dibuatnya bantal. Umar kata, aduh kerasnya apa benda ni? Ni orang tak tidur atas di batu ni kan? Lalu Umar kata, kenapa macam ni kehidupan kau, Abu Darda? Bukankah kau qadhi? Dan kau memang ada peruntukan dalam Baitul Mal, kerajaan pusat bagi peruntukan untuk kau. Mana sofa? Kurang kalau sofa tak nak belilah, kapet ke. Damsyik zaman tu bawah orang kata Empire Rome tau. Tamadun besar tau, jangan main. Mana bolehlah nak beli kapet, nak beli tikar, benda boleh, memang benda. Dan peruntukan ada. Apa kata Abu Darda? Duit yang Amirul Mukminin saya dah laburkan. Laburkan? Umar lagi. Umar pantang dengan bab labur ni. Kau labur kat mana? Oh, senyap-senyap ni aku zuhud sangat. Pandai pula main saham kau sekarang ni. Kau melabur pula. Kan? Bahasa mudah gitulah. Lalu apa kata Omar? Kau labur kat mana? Kau tak mana? Abu Darda kata ada dekat rumah satu lagi. Oh, ada rumah satu lagi rupanya. Kau ada homestay marah lah Omar. Omar ni kan dia tak puas hati kau tu. Dia akan check detail. Ui, kalau Umar dia hari ni 47 kes tak lepas, kau tahu tak? Serius aku cakap wajib berguna sangkut. Cakap banyak tak?
Kalau Umar Al-Khattab hidup lagi lah. Bukannya semua kes aku Syekh. Sungguh aku cakap, Umar ni detail yang amat sangat. Aku rasa kalau Umar ada di hidup ini, aku pun tak lulus mengajar tu tak. Yang main, dia pun jaga Umar Al-Khattab. Kau ada rumah satu lagi je. Kat mana rumah kau? Abu Darda kata, aku tak nak bagi tahu. Mana boleh bagi tahu dekat aku mana dia? Umar tak boleh. Dia bila dia dengar macam tu, dia anggap Abu Darda ni kejar dunia. Oh, ada rumah sewa. Oh, ada homestay. Kau buat duit. Kau senyap-senyap. Ya kan, zuhud sangat kau ni. Dengar zuhud. Rupanya ada rumah lain. Mana rumah tu? Abu Darda kata, mana boleh tahu? Bagi tahu, aku dah tahu. Rumah tu jauh. Jauh kat mana bagi tahu? Aku nak pergi. Abu kata Abu Darda, kau nak pergi ke? Tak nak pergi. Rumah tu dekat akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rumah tu kat mana? Hari akhirat. Maknanya apa? Semua duit ke allowance, ke gaji yang kau bagi, aku infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku sediakan rumahku di hari akhirat nanti. Umar dengar daripada nak mengamuk, menangis tuan-tuan. Apa Umar kata, kenapa kau macam ni wahai Abu Darda? Kenapa kau macam ni? Abu Darda pun kata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW sabda, besok dekat padang mahsyar tuan-tuan, kita dengar cerita padang mahsyar macam-macam cerita tau. Tapi Abu Darda kata, aku dengar Nabi kata, dekat padang mahsyar ni ada bonggol. Bonggol tu terlalu tinggi. Dan takkan ada orang boleh melepasi bonggol itu kecuali orang tu masa atas dunia rajin berpuasa, banyak beribadat, banyak bersedekah. Dan aku bimbang aku tak lepas benda macam tu. Sebab itulah aku infakkan semua harta benda aku. Menangis Umar dengan Abu Darda daripada malam sampai ke subuh menangis. Tuan-tuan pernah tengok orang menangis malam sampai ke subuh? Mana ada? Yang ada ketawa sampai ke subuh tu ada. Dia ringkaskan cerita ni tuan-tuan. Tak lama kemudian Abu Darda meninggal dunia. Ada seorang sahabat ni bermimpi. Dia mimpi dia masuk kat satu tempat yang cantik. Dia pergi tempat tu cantik sangat. Hijau padang tu cantik. Lepas tu dekat tengah-tengah padang hijau tu ada kemah besar. Sahabat yang mimpi ni kata, siapa owner ni? Kaya gila. Lepas tu banyak binatang ternakan, unta, kambing. Cantik gila tempat tu. Dia terlintas dalam hati dia ni. Siapa owner tanah ni? Siapa tuan kemah ni? Tiba-tiba tuan-tuan tengah-tengah terfikir dalam hati dan mimpi tu, keluar orang kat kemah tu. Teka siapa dia? Siapa dia? Abu Darda? Salah. Keluar siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Anta Abdul Rahman? Masya Allah. Apa kata Abdul Rahman? Ini yang kau tengok ni, baru Allah bagi dekat aku dengan sebab, dia kata apa? Dengan sebab ibadat dia tahu. Bukan jihad tak kira lagi. Jihad tak lagi. Sedekah tak kira lagi. Dia bawa dengan sebab ibadat dia. Allah dah bagi semewah macam ni. Lalu apa kata Abdul Rahman? Tapi kalau kau pergi dekat seberang sana, kau naik atas, dalam mimpi tu ada bukit. Kau naik atas bukit. Kau naik atas bukit tu, kau tengok dekat bawah. Lebih hebat daripada aku. Kau pergi tengok. Lalu lelaki ni tak sabar. Siapa punya? Siapa punya tu? Itulah milik Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Lelaki tu pun berlari tuan-tuan naik atas bukit. Tak dah naik, ting, terjaga pada tidur tuan-tuan. Aku pun tak tahu lah cerita macam mana kan. Habis. Okey. Itulah Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Nak berhabis hadis ni. Lalu lelaki ni masuk ke dalam masjid Damsyik. Faqala li. Dia pun jumpa Abu Darda. Dan sebelum dia masuk masjid, dia berdoa. Dia kata, Ya Allah, kurniakan kepada aku orang yang saleh. Allah makbulkan doa dia. Masuk-masuk masjid Damsyik, jumpa Abu Darda. Qala, miman ant? Engkau daripada mana? Lalu lelaki dia kata, ana min ahli Iraq. Saya daripada orang Iraq. Qala, kaifa kana yaqra Abdullah? Abu Darda pun tanya dekat lelaki ni, orang Iraq ni. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud baca, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Qultu, lelaki yang dari Iraq ni kata, hakadha kana yaqra'uhu Abdullah. Begitulah bacaan yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Mana tak lari, bacaan sama, macam tu bacaannya. Faqala Abu Darda,
Hakadha sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian kata Abu Darda, fikumul ladzi ujiru minasyaitan. Dekat Iraq, dekat Kufah, ada dua orang yang dipelihara daripada syaitan. Yang pertama, Ammar bin Yasir. Yang pertama, disebut kat sini ada dua benda. Fikumul ladzi ujira minasyaitan. Dekat Iraq ada seorang yang dipelihara daripada syaitan. Siapa dia? Ammar bin Yasir. Yang kedua, wa fikum alladzi ya'lamu sirra la ya'lamu ghairuhu. Dan dekat Iraq juga ada seorang yang dia seorang tahu rahsia tu, orang lain semua tak tahu. Itulah senarai nama orang-orang munafik. Siapa dia? Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi nak bagi tahu, hadis ni disebut tentang Huzaifah bin Al-Yaman yang dia mengetahui segala rahsia-rahsia yang orang kata sensitif, yang ramai para sahabat tak tahu, yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ni nak belanja sikitlah. Tapi gambar ni kelabu lah. Gambar Masjid Abu Darda. Ni. Jadi berdekat Damsyik lah. Anda dah masuk masjid ni. Dalam masjid ni, kalau contohlah kalau kita masuk pintu masjid itu kan, dia dekat belakang sana lah. Ni kiblat, belakang sana adanya kubur Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan kalau pergi Syria, pergi Damsyik, jangan lupa ziarah kubur para sahabat Nabi. Tuan-tuan akan rasa ketenangan yang tak pernah kita rasa sepanjang hidup kita. InsyaAllah bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Sama akan datang kisah kita terlihat Hisham bin Al-As. Hisham bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Ya Allah.